Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Dalam jilid kelima kita ni bab hudud, hukum hudud dalam bab mencuri lah. Hukum had bagi pencuri ya. Jadi kita sambung muka surat 227. Hukuman bagi pencuri dah. Hukuman bagi had bagi pencuri. Hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat. Kalangan ulama fiqh sependapat bahawa hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat kepada pencuri adalah hukuman potong tangan. Sepakatlah, tak ada khilaf. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, Allahu azizun hakim." Adapun orang lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 38. Hukuman ini pula yang dilaksanakan oleh Nabi SAW kepada orang yang mencuri pada masa beliau, sebagaimana ditunjukkan oleh berita yang sambung menyambung dan disampaikan oleh orang banyak. Jadi mutawatir lah. Hadis pun Quran sama Allah dah. Mutawatir. Hadis pun mutawatir dah. Demikian pula penyelenggaraan hukuman bagi pencuri oleh 4 khalifah yang mulia. Dan hal itu tidak disangka oleh siapa pun. Umat pun bersepakat mengenai hukuman potong tangan tersebut. Maratibil Ujma' Al-Mughni Fathul Bari Fathul Qadir Al-Ifsah Tarhut Tasrib. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai perkara-perkara berkaitan dengan bahagian tangan yang dipotong dan ukurannya, cara memotongnya, pengulangan hukuman potong tangan untuk pencurian yang berulang kali dan sejenisnya. Di bahagian ini kami paparkan penjelasan mengenai perkara penting tersebut. Pertama, organ tubuh yang dipotong. Rujuk Al-Bada'i Dasuqi Mughni Muhtash Kashafal Qina' Al-Mughni Tafsir Qurtubi At-Tabariyah Al-Muhalla. Ini kitab-kitab fiqh tafsir pada dah. Okey, jadi organ tubuh yang dipotong, jika seorang terbukti melakukan tindakan pencurian untuk pertama kalinya, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, kecuali Ibn Hazm, ia wajib dikenai hukuman potong tangan kanan. Jadi hak lain itu semua suruh tangan kanan lah. Gerak dah. Mereka mengatakan menurut riwayat dari Nabi SAW bahawa beliau memotong tangan kanan. Sanadnya dhaif diriwayatkan oleh Baghawi dan Abu Nu'aim dalam kitab Ma'rifah As-Sahabah dengan sanad yang dhaif, seperti terangkan dalam Talkhis Al-Khabir dan Lihat Al-Irwal. Jadi dan demikian pula para khalifah yang memimpin umat Islam sepeninggalan beliau lah. Tangan kanan dah. Sampai itu ayat tentang hukuman bagi pencuri menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud berbunyi, potonglah tangan kanannya. Ini adalah bacaan masyhur yang berasal dari dirinya, namun tidak ada kesepakatan bahawa itu adalah bacaan Quran. Sebab berbeza dengan riwayat rasmi dari Mushaf Induk Uthmani, ia hanya menjadi riwayat masyhur yang membatasi kemutlakan dalil yang ada sahaja. Jika memang kemutlakan yang dimaksudkan dan pelaksanaan perintah dalam ayat tersebut menghasilkan pemotongan tangan kanan atau kiri, tentu Nabi SAW tidak akan memotong kecuali tangan kiri, sesuai dengan kebiasaan beliau menentukan hal yang lebih ringan bagi mereka. Kalau ikut agak-agak Nabi suka hak ringan, tentulah kat tangan kiri dah. Sebagaimana bunyi sebuah riwayat bahawa tidaklah Nabi SAW diberi pilihan antara dua hal, kecuali akan mengambil yang teringan selama tidak mengandungi dosa. Hadis sahih hadis Bukhari dan Muslim dalam riwayat Aisyah. Jadi dia tangan kanan Nabi kerak tu bermaksud benda tu bukanlah benda yang ada pilihan lah. Sementara itu Ibn Hazm berpendapat bahawa hukuman potong tangan kanan hanya sunnah dan tidaklah menjadi kewajipan. Dia menampilkan klaim ijma' di atas dengan perbuatan Ali. Itulah pendapat yang kata ijma' tu dengan perbuatan Ali. Diriwayatkan dari Ibn Umar bahawa ia mengatakan pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Talib ada pencuri di Iraq yang melakukan tindakan pencurian. Lalu Ali mengumumkan untuk memotong tangannya. Pencuri itu mengulurkan tangan yang kiri dan para sahabat tidak merasa sehingga tangan kirilah yang dipotongnya. Ketika Ali bin Abi Talib diberitahu masalah ini, dia membiarkannya saja dan tidak memotong tangannya lainnya. Diriwayatkan oleh Ibn Hazm dalam Muhalla. Dia tak wajib sunat saja mengikut Ibn Hazm. Hal lain itu semua kata wajib tangan kanan dekat tangan kalau mencuri. Okay, bagaimana jika tangan kanan ini tidak normal? Apabila tangan kanan pencuri lumpuh atau jari-jarinya hilang, maka dalam hal ini ulama fiqh berbeza pendapat mengenai bahagian yang mana dipotong. Penjelasannya sebagai berikut. Pendapat pertama, kalangan mazhab Hanafi menyatakan tangan kanan pencuri tetap dipotong
kerana hukuman potong tangan terkait dengannya. Sebab jika hukum potong terkait dengan tangan yang sihat, tangan yang tidak sihat pun terkena hukuman potong tangan juga. Kerana memotong anggota badan yang cacat itu lebih utama. Dia kata gitu. Pendapat kedua, kalangan ulama mazhab Maliki mengatakan memotong bahagian tangan cacat tidak termasuk dalam perintah. Sebab tujuan hukuman adalah menghilangkan manfaat yang digunakan tangan untuk membantu aksi pencurian. Dan kelumpuhan atau yang semisalnya tidak mempunyai manfaat, sehingga tujuan syariat tidak boleh terlaksana dengan memotong bahagian tersebut sebagai hukuman bagi pencuri. Sebab tangan kanan yang lumpuh menyebabkan tidak sahnya hukuman dengan cara selain dipotong. Oleh kerana itu, hukuman potong tangan berpindah ke kaki kiri, kata. Dah. Asal tangan kanan, lepas tu tangan kanan dia tu tidak berfungsi mana, cacat ke apa, pergi ke kaki kiri. Ini adalah salah satu pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i lah, mengenai jari-jari terpotong semua, dan menurut satu riwayat dari kalangan mazhab Hambali. Pendapat ketiga, kalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hambali dalam riwayat lain menyatakan hukum yang potong tangan kanan juga berlaku meskipun tangan kanan itu lumpuh, kecuali jika dikhawatirkan dengan memotong tangan kanan itu menyebabkan darah berhenti dan tidak mengalir lagi. Dengan demikian hukuman potong tangan berpindah ke kaki kiri. Itulah khilaf dia dah. Ikutlah dah. Bagaimanakah jika tangan kanan sudah terpotong? Jika tangan kanan sudah terpotong baik kerana kecelakaan, kejahatan maupun kisos, jumhur ulama selain mazhab Hanafi berpendapat untuk mengalihkan hukuman potong tangan kanan ke kiri jika tangan kanan telah hilang sebelum melakukan pencurian. Jumhur ulama juga bersependapat untuk menggugurkan hukuman jika tangan kanan telah hilang setelah pencurian, baik hilangnya sebelum perkelahian atau sudahnya. Sebelum hukuman atau sudah hukuman. Sebab hukuman potong tangan itu hanya diberlakukan pada pencurian yang mengaitkan hukuman potong tangan dengan tangan kanan. Jika tangan kanan hilang yang membuat hukuman potong tangan yang terkait dengannya juga hilang, maka hukuman potong tangan menjadi gugur. Ini jumhur ulama lah. Tiba-tiba ya, lepas curi tu orang ikat tu, hilang tangan dia. Sidi kau gapo hilang tangan dia. Kat demo tak tahulah. Tak ada bawa kepada hakim. Demikian juga disampaikan di kalangan mazhab Hanafi. Mereka mengatakan hal ini berlaku jika tangan kanan hilang, meskipun setelah tindakan pencurian dan sebelum perkelahian. Sedangkan jika tangan kanan yang hilang setelah perkelahian dan sebelum jatuh hukum hakim atau setelah pertengkaran dan jatuh hukum hakim, maka menurut mereka hukuman itu menjadi gugur dari pencuri. Gitu dia katanya. Jumhur kata gitu. Al-Bada'i, Ad-Dasuqi, Mughni Muhtaj dan Mughni. Kedua, perbahasan kedua, bahkan tangan dipotong dan ukurannya. Al-Mabsut, Ad-Dasuqi, Bidayatul Mujtahid, Al-Muhazzab, Kasyaful Qina, Al-Mughni dan Al-Muhalla. Jumhur ulama yang terdiri dari 4 mazhab dan yang lainnya berpendapat bahawa hukuman potong tangan dilakukan dari pergelangan tangan. Mereka beralasan Nabi SAW memotong tangan pencuri mulai dari pergelangan tangannya. Hadisnya dhaif, hadis Bahaqi dan Ibnu Adi dan Al-Kamil. Hadis ini mempunyai beberapa riwayat lain menguatkannya. Riwayat ni. Hadis anak ni tak kuat tapi sokong menyokonlah. Nah. Okey. Jadi di hari ini hal ini juga berdasarkan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini kata-kata Umar lah. Dan Abu Bakar. Jika seseorang mencuri maka potonglah tangan kanan mereka mulai dari pergelangan. Al-Hafiz berkata dalam Talkhis Al-Habir, saya tidak menemukan riwayat tersebut dari keduanya. Dalam kitab Al-Hudud karya Abu Syekh disebutkan bahawa ada riwayat dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar bahawa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. Disebutkan oleh Al-Albani dan Al-Irwa dengan beberapa hadis penguatnya. Gitulah dah. Dari segi sangat itu berapa gagah tapi sokong menyokong lah. Sementara itu, sebagian kalangan ulama fiqh berpendapat bahawa bahagian tangan yang dipotong adalah bahu. Sampai bahu lah berat ni nak. Sebab tangan kanan adalah nama anggota tubuh mulai dari kumpulan jari hinggalah ke bahu. Sebahagian mereka berpendapat bahawa tempat dipotong itu persendian jari yang ada di tangan. Adapun Ibn Hazm kerana mendukung pendapat jumhur ulama setelah pelurusan sebutan tangan sebagian tersebut di atas, dia mengatakan jika memang demikian halnya, maka apa yang berlaku bagi kita adalah batasan minimal tentang organ tubuh yang disebut tangan. Sebab tangan haram dipotong sebelum tindakan pencurian. Kemudian muncul dalil menetapkan hukuman potong tangan. Oleh kerana itu, hukuman tersebut tetap tidak boleh keluar
sedikit pun dari lingkup pengharaman yang telah ditetapkan tersebut. Kecuali memang sudah meyakinkan. Tidak ada yang meyakinkan kecuali pemotongan pada pergelangan tangan sehingga tidak boleh memotong tangan yang lebih daripada itu. Ketentuan ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam praktik tayamum. Sebagaimana firman-Nya, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat 6. Rasulullah SAW menjelaskan kehendak Allah dengan menyebutkan tangan ini sebagai dua telapak tangan. Sebagaimana telah kami terangkan sebelumnya. Ada hadis yang sahih tu. Sahih Bukhari ke apa? Memang tayammum tu dia bukan sampai pergelangan tangan tak. Hadis tu, riwayat tu kata sampai ke telapak tangan saja. Telapak tangan ni maksudnya sekat pergelangan tangan lah. Tak sampai siku dah. Adapun bahagian kaki yang dipotong adalah sendi pergelangan kaki. Umar bin Khattab menerapkan hal itu bagi pencuri. Demikian juga pendapat jumhur ulama yang terdiri dari kalangan ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Juga hal itu sesuai dengan riwayat dari Ahmad. Riwayat lain dari Ahmad yang menjadi pendapat sebahagian kalangan ulama fiqh menjelaskan bahawa bahagian kaki yang dipotong adalah jari-jari kaki. Ini riwayat lain lah. Hal itu berdasarkan pada sebuah riwayat dari Ali bahawa dia memerintahkan untuk memotong setengah bahagian telapak kaki dan menyisakan tumit pencuri agar dia berjalan kaki dengannya. Al-Bani menilai hasan riwayat tersebut lihat Arwa al-Qadil. Jadi khilaf situ bahagian kaki pula dah. Tak apalah seterusnya. C. Cara memotong tangan pencuri. Di kalangan ulama fiqh tidak ada perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan hukuman dengan perlakuan yang terbaik. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "La takunu auna syaitani ala akhikum." Janganlah kalian menjadi pembantu syaitan atas saudara kalian. Kalangan ulama fiqh telah menyebutkan bahawa sebaiknya hakim mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan hukuman potong tangan. Hakim sebaiknya menghindari cuaca yang panas dan dingin yang ekstrim. Jika itu memang memang boleh membahayakan kesihatan jiwa pencuri, jadi dipotong tangannya. Hukuman juga hendaknya tidak dilaksanakan jika pencuri sedang menderita penyakit yang masih boleh diharapkan kesembuhannya, atau ketika pencuri perempuan dalam keadaan hamil dan melahirkannya. Pencuri hendaknya digiring menuju ke tempat hukuman potong tangan dengan cara yang baik. Tidak boleh menyeretnya, membentaknya dan mengolok-olokkannya. Kemudian ketika sampai tempat hukuman potong tangan, dia didudukkan dan diatur posisinya dengan baik supaya tidak bergerak-gerak, sehingga tidak membuat dirinya terzalim, teraniaya. Setelah itu hendaknya tangannya diikat dengan kuat menggunakan tali dan sebagainya. Tali itu dililitkan ke tangan tetapi persendian tangannya kelihatan jelas. Kemudian diletakkan pisau tajam di atas persendian yang akan dipotong yang terlihat itu. Setelah itu al-gojo. Ini al-gojo jatuh hukum ni. Pedal ke apa. Menekankan pisau itu dengan sekuat tenaga supaya bahagian yang potong tersebut bisa dipotong dalam hentakan satu kali saja. Cara lainnya al-gojo meletakkan pisau di atas persendian dan memotong dengan hitungan satu kali saja. Jika ada cara yang lebih cepat dalam hal pemotongan tangan pencuri, maka cara itu boleh dilakukan. Al-Bukhari dalam Syarhul Kabir. Penuntasan pemotongan bahagian yang dipotong. Rujuk Ibn Abidin Al-Kharshi, Mughni Muhtash, Kasyaful Qina, Al-Bukhari dalam Syarhul Kabir. Jadi penuntasan pemotongan bahagian yang dipotong ni. Tuntas, putus sungguh dia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa ada seorang pencuri yang dihadapkan pada Rasulullah dalam kes pencurian mental, baju besi yang terdapat mental ke apa, selimut yang terbuat daripada bulu dah. Para penghadap berkata, "Wahai Rasulullah, orang ini telah mencuri." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idhabu bihi faqta'uh thumma samuhu thumma tuni bih." Bawalah ia dan potonglah tangannya, tuntaskanlah pemotongannya, lalu bawalah ia menghadapku. Hadis dhaif, Hadir At-Tahawi, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Haqi dan lihat Al-Irwa. Riwayat di atas adalah hadis yang dhaif. Namun demikian kalangan ulama fiqh sependapat untuk penuntasan pemotongan bahagian dipotong. Penuntasan ini boleh menggunakan sesuatu yang boleh menutup pembuluh darah dan menghentikan darah, sehingga dengan demikian tercipta kebaikan dan peliharaan diri pencuri dari kematian. Jadi tuntas ke gapo ni? Ihsamuhu dah. Berkali dia macam bakar gapo supaya darah berhenti dah. Supaya tidak berlakunya darah tu tak berhenti dah. Kalau tak berhenti jadi mati pula dah orang. Dia kena tuntas istilahnya. Yang pentingnya menghentikan darah ni. Pembuluh darah, menutup pembuluh darah dan menghentikan darah supaya darah tak keluar habis. Dah keluar habis mati ke diri dah. Tapi mereka bersih pendapat mengenai hukuman
penuntasan pemotongan tersebut menurut pendapat terkuat di kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali, bahawa hukumnya wajib ain bagi orang yang melaksanakan hukuman potong tangan kerana persoalan tersebut diperintahkan dalam hadis. Sedangkan kalangan mazhab Maliki berpendapat bahawa penuntasan nak berhenti darah tu, penuntasan pemotongan tersebut merupakan fardu kifayah. Dia tidak wajib bagi orang per orang. Jika petugas pemotong atau yang terkena hukuman potong tangan atau selain keduanya telah melaksanakan pemberesan tersebut, maka tujuannya telah tercapai. Yang pentingnya boleh tidak mengalir darah berterusan, tidak membawa kematian. Ada orang tanya ni. Kitab gapo? Kitab fiqh sunnah, sahih fiqh sunnah. Syekh Kamil, Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid As-Salim ni, sahih fiqh sunnah ni. Kitab yang mudah lah, perbahasan fiqh muqarran dalam bentuk yang mudah, ringkas. Okey, habis itu dah. Dia pentingnya tercapai matlamat je dah. Sementara itu kalangan mazhab Syafi'i menurut pendapat yang paling unggul di kalangan mereka mengatakan bahawa perintah penuntasan ni tak maksudnya tuntah maksudnya beku darah ke apa atau diberi mengalir darah ni, hanya bersifat anjuran saja kerana hal itu merupakan hak orang yang terkena hukuman potong tangan demi kesempurnaan hukuman, sehingga imam pemerintah boleh mengabaikannya. Namun demikian imam dan yang lainnya dianjurkan melakukannya. Tapi hal itu tidak sampai menghalangi kewajipan terhadap pencuri jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya. Jika penyelesaian itu tidak dijalankan kemudian menimbulkan bahaya yang mengancam diri nyawa pencuri, maka imam tidak boleh mengabaikannya melainkan wajib mengerjakannya. Apa-apa pun kita kira pemerintah tanggungjawab lah dah. Tak boleh sampai mati ke diri dekat tangan je benar ni. Apakah tangan dipotong digantungkan leher pencuri? Dah. Kena gatul kat tekak dia suruh kena ni bak orang ni kat tangan ni. Ibnu Abidin Asnam Matalib Kasyaful Qina dan Al-Bughni rujukan. Menurut kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali, penggantungan tangan yang dipotong pada pencuri hukumnya sunnah saja sebagai bentuk peringatan pada orang banyak. Mereka berpegang pada dalil yang diriwayatkan dari Fadlah bin Ubaid bahawa didatangkan seorang pencuri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memvonisnya, menghukumnya dengan hukuman potong tangan. Setelah itu beliau memerintahkan agar tangan itu digantungkan di leher pencuri. Hadis dhaif riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dan lihat al-Irwa ni. Hadis dhaif lah, sanad tak bagus. Sedangkan kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa penggantungan tangan itu tidak disunnahkan. Namun menjadi hak imam dia. Tidak sunnah pun dah, tapi atas pemerintah lah. Jika dia melihat ada kemaslahatan untuk melakukannya, maka cara itu dilakukan. Jika tidak ada maslahat, maka tidaklah dilakukannya. Itu pendapat mazhab Hanafi lah. Pendapat yang kuat, aku yang Abu Malik katakan pendapat terakhir inilah yang paling mendekati kebenaran. Itu mazhab Hanafi ni. Jaga esok ke mazhab Hanafi ni. Dengan Syekh ni, Abu Malik ni. Mengingatkan hadis marfu' yang disebutkan itu pun dhaif meski pendirikan dari kaum salaf. Jadi tak dari sana tak berapa gagah ni. Yang seterusnya di pengulangan tindakan pencurian setelah hukuman potong tangan. Curi mula ada. Nak agwana. Rujuk Ibnu Abidin Al-Bada'i Al-Mabsut Al-Qawani Al-Fiqhiyah Al-Kharshi Jawahir Al-Iklil Qalyubi wa Umarah Nihayatul Muhtaj Kasyaful Qina Al-Bughni Muhalla Fathul Bari Zadul Ma'ad Tahzib Sunan Al-Hudud At-Ta'zirat. Semuanya kitab-kitab untuk dirujuklah. Di sini ada beberapa keadaan yang memerlukan perlakuan yang berbeza-beza seperti diterangkan dalam poin-poin berikut. Pertama, jika tangan pencuri telah dipotong, kemudian melakukan pencurian sekali lagi. Jika hal ini terjadi, bagaimanakah hukumnya? Dalam hal ini, kalangan ulama fiqh berbeza pendapat menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama, pencuri tidak jatuhi hukuman potong tangan melainkan hanya dicambuk dan dipenjara saja. Ini adalah pendapat Atha' bin Abi Rabi'ah yang didasarkan pada riwayat yang berasal dari Ibnu Jurayh. Dia bertanya kepada Atha', bagaimana jika seorang mencuri untuk kedua kalinya? Dia menjawab, menurut pandangan saya, dia tidak dijatuhi hukuman potong tangan kecuali untuk pencurian yang pertama saja. Sebab Allah Ta'ala berfirman, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Adapun orang lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Tangan kedua tu bukan tangan dua-dua tangan. Tangan perempuan dan tangan lelaki dia yang mencuri dia. Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 38. Jika Allah Ta'ala menghendaki untuk memerintahkan hukuman potong kaki bagi pencuri, tentulah Allah akan memerintahkannya dalam Quran lagi dah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah lupa. Hadis sahih. Hadis kau ni. Oh, riwayat Atha' ni lah. Ni. Atha' dia. Riwayat Atha' ni hadis sahih. Hadis riwayat Abdul Razak dia. Riwayat yang sahih lah dah.
dan Ibn Hazm dalam Muhallanya. Pendapat kedua, tangan kiri pencuri dipotong pula. Lepas tangan kanan, tangan kiri. Jika dia mengulangi lagi, maka dia tidak dikenai hukuman potong tangan. Lepas kali kedua tu tak potong tangan lah. Melainkan hanya diasingkan, dicambuk dan dipenjara. Dua-dua tangan tak ada. Untuk gerak atau potong. Inilah pendapat Rabi'ah, Daud, Ibn Hazm, yang semuanya termasuk penganut mazhab Zahiri ni. Mazhab Zahiri ni kira ayat Quran ni mana sebut kaki ni. Sebut Quran ni tangannya. Lepas tangan kanan, tangan kiri lah. Alasannya kerana Allah memerintahkan untuk memotong tangan dan perintah itu bererti mencakupi tangan kanan dan kiri. Memasukkan kaki sebagai hukuman pencuri merupakan tambahan atas dalil yang ada dalam Quran. Tangan adalah alat dan daya dukun dalam pencurian, di samping merupakan alat untuk menggenggam sesuatu. Sehingga hukuman bagi pencuri berupa memotong tangan tersebut lebih utama berbanding dengan kakinya. Pendapat ketiga, kaki kiri pencuri dipotong. Lepas tangan kanan, kaki kiri dulu dipotong. Ini adalah pendapat sebahagian besar kalangan ulama fiqh, termasuk pemimpin 4 imam mazhab dan yang lainnya, serta pendapat yang disandarkan pada riwayat dari Abu Bakar dan Umar. Mereka berpegang dengan sejumlah hadis yang marfu' yang sampai kepada Nabi yang mencakupi hukum tersebut. Akan tetapi semua hadis itu adalah dhaif, sehingga tidak boleh dijadikan hujah. Mereka juga berpegang pada asar sahabat. Kata-kata sahabat, pendapat sahabat dalam perbahasan ini akan dikemukakan sejumlah hadis dan asar tersebut insya-Allah. Ibn Abdul Bar mengatakan diriwayatkan dari kalangan sahabat bahawa ada ketetapan hukuman potong kaki setelah tangan, dan mereka membaca Al-Quran yang berbunyi wasariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Adapun orang lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Surah Al-Maidah surah kelima 38 itu ada maksud potong kaki juga. Ada. Okey, pendapat yang kuat ni. Aku yakni Abu Malik katakan ada riwayat pasti dari Amr bin Dinar bahawa Najdah bin Amir menulis surat kepada Ibn Abbas. Ada seorang yang mencuri dan dia telah dipotong tangannya. Apakah jika dia mengulangi lagi perbuatannya, tangannya yang lain dipotong? Sementara Allah Ta'ala firman, potonglah tangannya. Dia menjawab, memang begitu, akan tapi ditambah dengan potong kakinya secara menyilang. Hadisnya sahih, hadir Abdul Razak dan Ibn Hazm dalam Muhalla. Sanad yang kuat. Riwayat ini sahih ditakhrij oleh Abdul Razak dan Ibn Hazm dalam Muhalla. Di samping itu ada riwayat dari Aisyah mengenai kisah seorang lelaki hitam yang didekati oleh Abu Bakar dan membacakan Al-Quran kepadanya, kemudian memotong tangannya kerana mencuri. Aisyah mengatakan, kemudian orang itu mendekati Abu Bakar dan dia tidak meninggalkan tempatnya yang mana barang miliknya ada di sana. Tak lama setelah orang itu beranjak, keluarga Abu Bakar kehilangan perhiasan dan barang kekayaannya. Abu Bakar berkata, carilah orang takdi malam ini juga. Serta merta orang yang terpotong tangan itu berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Dan dia mengangkat tangannya yang sihat dan tangannya yang terpotong. Orang itu berdoa, ya Allah, beritahukanlah padanya siapa orang yang mencuri harta mereka. Tak kala siang hari tiba, barang kekayaan itu terlihat di samping orang yang terpotong tangannya itu. Abu Bakar pun berkata kepadanya, celakalah kamu, sedikit sekali pengetahuanmu tentang Allah. Abu Bakar pun lantas memerintahkan untuk memotong kakinya pula. Hadis sahih, hadir Abdul Razak. Diriwayatkan dari Ibn Abbas yang mengatakan, aku pernah melihat Umar bin Khattab memotong tangan kiri seorang lelaki setelah tangan kanan, dari kaki kirinya dipotong pula. Jadi terlepas tangan kanan, kaki kiri. Hadis sahih, hadir Ibn Abi Syaibah, Ad-Darqutni dan Al-Baqi, akan tapi aku menemukannya dalam riwayat Abdul Razak dengan sanad yang sahih dari Ikrimah dari Ibn Abbas dengan lafaz memotong kaki seorang lelaki. Jadi dah mana pun dengan sahabat ni, Abu Bakar ke siapa-siapa memang kuat sahih dah. Kalau bukan daripada Nabi pun sahih daripada sahabat. Sahabat pula Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar lagi dah. Yang kedua, pendapat yang kedua dah, jika mencuri mengulangi pencuriannya untuk ketiga. Perkara kedua lah. Jika pencuri mengulangi pencurian untuk ketiga kalinya, keempat kali dan kelima kali. Jumhur ulama berselisih pendapat mengenai pencuri yang melakukan pencurian secara berulang-ulang kali setelah kaki kirinya dipotong untuk ketiga, keempat dan kelima kalinya. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama, tidak ada hukuman potong tangan untuk ketiga kalinya, melainkan dicambuk dan dipenjarakan sahaja. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Ahmad menurut pendapat yang masyhur, Al-Hasan, Asy-Sya'bi, Al-Thawri, Al-Zuhri, Al-Nakhai, Al-Auza'i dan Ahmad. Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib. Pengusung pendapat pertama ini menggunakan dalil dan hujah sebagai berikut. Hujah pertama dah. Diriwayatkan dari Umar bahawa seorang lelaki yang telah mencuri bernama Sadum dihadapkan kepada Umar.
Dan dia pun memotong tangan kanannya. Kemudian lelaki itu mencuri lagi untuk kedua kalinya. Kemudian Umar memotong kaki kirinya. Setelah itu lelaki tersebut mencuri untuk ketiga kalinya. Ketika Umar hendak memotong tangan kirinya, Ali berkata kepadanya, jangan lakukan itu. Hukum potong tangan hanya pada satu tangan dan satu kaki saja. Akan tapi penjarakanlah dia. Dalam redaksi lain terdapat tambahan riwayat. Umar akhirnya memenjarakan orang tersebut sahaja. Tidak kat tangan kiri lah. Hadis Hasan, hadis Abdul Razak dan Baihaqi. B. Hujah kedua dah. Hadis ni Hasan dah. Okey juga, ada kuat juga. Diriwayatkan dari Al-Budduha, ia mengatakan Ali bin Abi Talib tidak menambah hukuman. Ali bin Abi Talib tidak menambah hukuman potong tangan pada satu tangan dan satu kaki dalam pencuriannya. Sekat tu je. Ali ni tangan kanan, tangan kaki gitu je. Lebih daripada tu dia tak potong dah, dia masuk jaga dah. Yang ketiga, hujah ketiga dah. Dalil yang ketiga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Maslamah bahawa ada pencuri yang dihadapkan kepada Ali bin Abi Talib. Lalu dia memotong tangan kanan pencuri tersebut. Kemudian pencuri tersebut didatangkan kembali kepadanya. Maka Ali pun memotong kakinya. Kemudian pencuri tersebut didatangkan untuk kali ketiga. Maka Ali pun berkata, sungguhnya aku merasa malu untuk memotong tangannya lagi. Dengan apa dia nak makan gana dah? Atau memotong kakinya, dengan apa dia akan berdiri lagi? Maka akhirnya Ali mencambuknya merotannya dan memenjarakan orang itu sahaja. Sanadnya lain, lemah. Hadis Abdul Razak, Al-Baihaqi, Ibn Hazm. Abdullah bin Maslamah berubah daya hafalannya, akan tapi ada riwayat lain yang menguatkannya. Lihat al-Irwa dah. Tapi ada sokongan lagi lah, hadis lemah. Hujah yang keempat dah. Memotong kedua tangan berdampak pada hilangnya kegodaan anggota tubuh secara keseluruhan. Maka hal itu tidak ditetapkan oleh syariat dalam perkara hukuman seperti halnya pembunuhan. Tak siapa bunuh dah. Jika memotong tangan kedua tangan itu boleh, maka tangan kiri tentu dipotong untuk pencurian kedua. Kerana hal itu menjadi alat yang mendukung pencurian seperti tangan kanan, namun tidak ada hukuman potong tangan kiri oleh kerana bahaya mengancam terhukum jika hukuman potong tangan tersebut dilaksanakan. Bahaya. So, lepas dia tak boleh nak berdekari sendiri lah. Nak makan pun tak boleh lah. Yang kedua dah. Pendapat yang kedua. Tangan kiri pencuri itu dipotong untuk kasus pencurian yang ketiga. Tangan kanan potong. Kali kedua, kaki kiri. Kali ketiga, tangan kiri pula dah. Kemudian kakinya yang kanan untuk pencurian yang keempat. Kemudian jika terulang lagi pencurian yang kelima, maka dia diasingkan, dipenjarakan. Curi gana, tak ada habis tangan. Ini adalah pendapat jumhur ulama yang terdiri dari kalangan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, riwayat lainnya dari Ahmad bin Hanbal. Hal ini diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar. Pendapat ini juga disampaikan oleh Ishaq, Qatadah, Abu Thawr. Mereka berpegang pada dalil berikut. Ayat tentang muharabah, penyamun. Allah Ta'ala berfirman. Auzubillah minasyaitonir rajim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerosakan di muka bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar. Surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 33. Jadi ayat ni ada sebut potong tangan ni dan kaki mereka secara bersilang. Ayat ni sebagai sokongan yang kuat lah. Untuk penyamun ni siapa tahap tu dah. Hadis riwayat Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza saraqa as-sariqu faqta'u yadahu. فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله." Jika seorang pencuri mencuri, maka potonglah satu tangannya. Jika dia mengulanginya lagi, maka potonglah kakinya. Jika dia mengulanginya lagi, potonglah tangannya yang lain pula. Dan jika dia mengulanginya lagi, maka potonglah kakinya pula. Sanadnya lemah. Hadis riwayat Daruqutni, Al-Baghdadi berkata matruk. Dikatakan wakil tidak. Akan tapi hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dan Irwa dengan riwayat yang sesudahnya dan yang lainnya. Semua riwayat yang ada sangatlah dhaif. Di antara hadis itu ada perbezaan dalam matannya sehingga pendapat Al-Albani tidak boleh diterima dalam hal ininya. Al-Albani hebat setara mana pun, benda ni tak boleh pakai lah. Tak boleh. Pasal tak ada hujah yang kuat. Kita tengok hujah dah, bukan tengok individu lah. Kita tengok hujah. Kita tengok sudah, tak boleh pakai ni perawi berat mana matruk pada sini.
Okey, hujah yang ketiga, dalil yang ketiga dah. Hadis riwayat Ismah bin Malik ia berkata, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang budak mencuri. Kemudian kejadian itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memaafkannya sebanyak 4 kali. Kemudian dilaporkan lagi pada beliau untuk yang kelima kalinya bahawa dia mencuri lagi. Maka beliau pun memotong tangannya. Kemudian dilaporkan pada beliau untuk ke-6 kalinya. Maka beliau memotong kakinya. Kemudian dilaporkan untuk ke-7 kalinya. Maka beliau memotong tangannya yang lain. Tangan kiri tak. Kemudian dilaporkan pada beliau lagi untuk ke-8 kalinya. Maka beliau memotong kakinya yang ke lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Arba'un bi arba'. 4 pencurian itu dengan 4 hukuman ini. Sanadnya rosak dah. Tapi sanadnya tak boleh pakai ni lah. Hajar Ad-Qutni dan At-Tabari hadis ini dikatakan sebagai sebahagian kalangan sebagai hadis palsu. Dan menurut Ibn Hajar, Az-Zalai dan Al-Haisami, hadis itu dhaif saja. Tapi ramai juga ulama kata hadis ini palsu. Black dog dah. Yang keempatnya, praktik ini dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Diriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad bahawa Abu Bakar memotong tangan pencuri untuk ketiga kalinya. Tapi sanadnya mengqati' terputus. Hadis riwayat Malik dan diriwayatkan darinya oleh Syafi'i. Dia Malik ni mengkontek pun pai sikit dia peringkat awam benar dah. Tapi sekurang-kurangnya dia putus anaknya dah. Lemah lagi dah. Tapi kita ni ingat dah hadis Muwatta ni dia peringkatnya sangat rapat dengan tu dah. Zaman sahabat lagi ni dia boleh 2 sanak je nak sampai ke Nabi dah. Kadang satu je sahabat dah. Tabi'in kata dia ni kata sanad adi lah, sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga dah. Hampir mirip dengan pendapat yang kedua, hanya saja menurut kelompok ini jika seseorang kembali mencuri untuk kelima kalinya maka langsung dihukumkan mati dah. Berat lagi dah. Kelima kalinya hukum mati dah. Serupa dengan kedua saat ni lah. Maksudnya sila-sila. Lepas tu ketiga kat hukum mati lah kelima dah. Ini merupakan riwayat dari Utsman bin Affan, Ammar bin As, Umar bin Abdul Aziz, Abu Mus'ab al-Maliki. Pada awalnya Ibn Hajar menyebutkan pendapat tersebut dari Malik, kemudian berpaling dari pendapat itu dan memantapkan pandangannya pada hukuman ta'zir, bukan lagi hukuman mati. Ini adalah pendapat Syafi'i dalam qaul qadinya, pendapat lamanya. Mereka berpegang dengan dalil sebagai berikut. Hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang pencuri dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, laksanakanlah hukuman mati kepadanya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ia hanya mencuri. Beliau bersabda, potonglah tangannya. Maka pencuri itu pun dihukum potong tangan. Kemudian pencuri itu dihadapkan lagi kepada Rasulullah SAW dalam kes yang sama. Maka beliau bersabda, laksanakanlah hukum mati kepadanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ia hanya mencuri. Beliau bersabda, potonglah kakinya. Hingga didatangkan lagi kepada beliau untuk yang kali kelimanya. Maka beliau bersabda, laksanakanlah hukuman mati kepadanya. Jabir bercerita, lantas kami membawa orang itu pergi dan melaksanakan hukuman mati kepadanya. Kemudian kami menyeretnya dan melemparkannya ke dalam sumur, lalu melemparnya dengan batu. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Baihaqi dan An-Nasa'i berkata hadis ini munkar. Bukan dhaif biasa, munkar. Ibn Al-Bar berkata hadis ini munkar dan tidak ada asalnya. Siapa tak itulah aslalahu dah. Dan hadis ini dinyatakan kuat oleh Albani dan Al-Irwa dengan jalur riwayat lain dan juga dengan beberapa riwayat penguat yang mana cacatnya kerana berstatus hadis muqtarib. Tapi Albani pelik, dia kata dia kuat. Dia kata boleh dikuatkan lah. Boleh dikuatkan. Okey, tak apalah. Ada khilaf situ dah. Tapi secara asalnya hadis ni dhaif lah, hadis lemah. Pendapat dalil yang kedua untuk pendapat ketiga ni nak bunuh kali kelima dah. Hadis riwayat Al-Harith bin Hatib seperti hadis riwayat Jabir dengan sedikit perbezaan redaksi. Hadis ini munkar menurut penilaian An-Nasa'i dan Az-Zahabi. Hadis munkar, hadis riwayat Nasa'i dan Hakim dan nilai oleh Nasa'i dan Az-Zahabi sebagai hadis munkar. Hadis lebih kurang itu juga, beza sikit ya. Hadis yang kita baca saat ni. Jadi dia ni munkar juga dah. Yang ketiga, hujah ketiga, hadis riwayat Abdullah bin Zaid Al-Juhani. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man saraqa mata'an faqta'u yadahu, fa in saraqa faqta'u rijlahu, fa in saraqa faqta'u yadahu, fa in saraqa faqta'u rijlahu, fa in saraqa fadribu 'unqahu. Barang siapa yang mencuri barang orang lain maka potonglah tangannya. Jika ia mencuri laki maka potonglah kakinya.
Jika ia mencuri lagi untuk kali ketiga, maka potonglah tangannya yang lain. Jika mengulanginya lagi untuk keempat kalinya, maka potonglah kakinya yang lain. Kaki kanannya pun ada. Jika dia mencuri lagi untuk kelima kalinya, maka laksanakanlah hukum mati kepadanya. Hadisnya mungkar juga. Ada riwayat Abu Nu'aim dalam Al-Hiyah. Kemudian ia berkata, Hazam. Jawabannya Hazam nak. Bin Uthman bersendiri dalam meriwayatkannya. Dia seorang yang meriwayatkannya. Dan termasuklah hadisnya yang kedudukannya sangat-sangat dhaif. Al-Zahabi berkata hadisnya matruk dan Hazam juga suka melakukan perbuatan bid'ah ni. Perawinya ada ahli bid'ah dah. Okay, berapa ulama memberikan sangkahan bahawa hadis riwayat Jabir di atas dhaif. Seandainya hadis itu sahih, maka sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i, hukum terdapat dalam hadis tersebut telah dihapuskan oleh ayat yang sama. Dia menghapuskan hukuman mati bagi peminum khamar untuk pelanggarannya yang keempat kali. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kalau kita kata boleh pakai lah, sahih dah. Tetap juga mungkin jika dihapuskan lah, sebab tidak diamalkan oleh sahabat-sahabat. Jika dihapuskan, hukumnya dimasukkan sebagaimana hukum orang minum arak kali keempat dah. Ada yang berpendapat bahawa hukuman seperti itu adalah keputusan khusus yang hanya berlaku bagi lelaki-lelaki tersebut saja, bukan kepada orang lain lah. Hanya khusus untuk lelaki tersebut dah. Sebab Rasulullah SAW mengetahui bahawa hukuman mati memang pantas untuk lelaki tersebut dah. Sehingga beliau pun memerintahkan sejak awal lagi untuk menerapkan hukuman mati kepadanya. Ada lagi yang menanggapinya, ada kemungkinan orang tersebut termasuk orang berbuat kerosakan di muka bumi. Dan keterangan ini berasal dari Imam Malik. Jadi bukan sekadar curi ni, memang pala pengak jahat belaka. Bukan sekadar curi tu, benda lain punya buat juga. Pala pengak dah. Jadi itulah ada benda yang dikhilaf ulama. Okay, pendapat yang kuat mengikut Abu Malik ni, Syekh Abu Malik. Dalam pandangan saya, yakni Abu Malik, setelah mengamati paparan pendapat-pendapat kalangan ulama fiqh dan kajian mengenai dalil-dalil mereka, maka pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama yang menyatakan bahawa jika pencuri mengulangi perbuatannya untuk kedua kalinya, setelah tangan kanannya terkena hukuman potong tangan, maka kaki kirinya dikenai hukuman potong dia. Lepas tangan kanan, tangan kiri potong dia. Setelah itu tidak ada hukuman potong tangan lagi meskipun dia mengulangi perbuatannya lagi. Akan tapi hanya dikenai hukuman cambuk dan penjara meskipun seumur hidup hingga ia menunjukkan kesedarannya. Hal ini berdasarkan pada keputusan sahabat mengenai hukumannya sahih. Kita rakyat dah ni ada riwayat yang sahih dah. Jadi kuat jugalah nah. Jadi ikat tangan kanan kaki kiri, tangan kanan kaki kiri ikat, lepas tu kali kedua kaki kiri. Kali tiga tu ada dalil yang sahih. Bukan sekadar Ali ni, Abu Bakar pun gitu juga dah. Jika ada kalangan yang condong pada pendapat Rabi'ah dan Ibn Hazm bahawa tangan kiri pencuri dikenai hukuman potong tangan untuk pencurian kedua kalinya setelah tangan kanannya dipotong, kemudian tidak ada hukuman lagi baginya selain ta'zir, maka pendapat tersebut juga tidak terlalu jauh menyimpan dari kebenaran. Kalau ambil pendapat yang ketiga ke apa? Lainlah pendapat yang kata kat tangan kanan, lepas kat tangan kiri dah. Kat tangan saja, tak kat kaki kiri pun okey jugalah, tidak jauh mana, tapi payah nak makan dah dia nak. Kaki kiri tak ada dah, nak pegang-pegang dah. Okay. Hal-hal yang menggugurkan hukuman pencurian. Cepat tahap gugur dah. Pertama, permohonan dispensasi hukuman. Apa ni? Lepasan hukuman, nanti kita baca depan ni. Yang kedua, pemberian maaf oleh orang yang hartanya dicuri. Rujuk Al-Mabsut, Tafsir Al-Qurtubi, Takmilah Al-Majmu', Al-Mughni beserta Syarhul Kabir dan Nailul Awtar. Okey, ginilah. Kalangan ulama fiqh sependapat untuk membolehkan pembelaan setelah pencurian dan sebelum perkaranya sampai di hadapan hakim. Selesai di luar mahkamah kita kata, tapi sebelum cara lah. Senyap-senyap batal, tarik repot apa gitulah. Dan dia tolak dia tidak dibawa dari hakim tak dengan negak, dia kena negak angkat toleh dah. Hal ini jika pencuri tidak dikenal kejahatannya sebagai penutup kesalahannya itu dan pertolongan baginya untuk bertaubat. Jika pencuri itu kena tahu orang ni nampak susah ke apa siap dia, tarik repot yang kita kata sebelum dia tangkap lah nah. Sebelum tangkap tukar dia cara payah dah. Ditangkap masuk mahkamah tak boleh nak gana dah. Namun jika perkaranya sudah sampai pada hakim, maka pembelaan menjadi haram. Haram pula dah kena nak bela lagi. Sebagaimana telah diterangkan dalam awal pembahasan kitab hudud. Begitu pula dengan pemberian maaf. Tak boleh lah. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW. Ta'aful hudud fima bainakum fama balagani min haddin faqad wajaba.
Saling memberi maaflah kalian terkait hukuman hudud di antara kalian. Kerana perkara had yang telah sampai kepadaku, maka sungguh hal itu telah menjadi wajib untuk ditegakkan hadnya. Hadis Hasan hadis Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya dengan beberapa hadis lain sebagai penguatnya. Jadi jangan dia sampai pada pemerintah. Sampai kepada Nabi ya, pemerintah yang akan kena wajib jatuh hukum lah. Begitu juga berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Safwan. Ketika dia memberikan jubahnya kepada pencuri setelah melaporkan kepada Nabi SAW, Nabi kata apa? Fahalla qabla an ta'tiyani bih. Mengapalah tidak engkau lakukan itu sebelum engkau membawanya kepadaku. Kalau dia maaf dulu sebelumnya bawa ke Nabi sampai pada pemerintah. Tak boleh lah. Dia sampai pemerintah hadis sahih dah. Kalau ini maaf awal-awal dah. Dia pasal dengan cerita dia sendiri kat dah. Dia sendiri kat dapat bawa ke Nabi. Dia lah ramai situ dah. Ramai situ tahu dia ni curi, igak kan, lepas tu bawa ke Nabi. Dia bawa ke Nabi kan, Nabi kena jatuh hukum lah, tak boleh nak maaf dia igak lah. Jika korban pencurian memberi ampunan kepada pencuri sebelum dilaporkan kepada hakim, maka gugurlah hukuman dari pencuri itu. Dah. Kalau kita lah ni kira boleh lah. Buat repot lepas tu, cari-cari jumpa dah. Lepas tu nak timbuk ke apa, nak bawa. Kau tidak dah. Ataupun kecek kira dah. Kat tangan dia, siai. Siai apa dah. Bayar ganti rugi. Kalau lebih kurang jangan sampai kepada tarik repot. Jangan sampai pada pemerintah mula. Dia boleh hingga tak boleh dah. Okey, yang ketiga, pencuri mencabut pernyataannya. Rujuk Ibn Abidin Ad-Dasuqi Nihayatul Muhtaj Kasyaful Qina dan Mughni. Pencuri mencabut pernyataannya. Kalangan ulama fiqh dari keempat imam mazhab sependapat bahawa jika pencuri mencabut pernyataannya, pengakuannya sebelum dilaksanakan hukuman pertentangan, maka hukuman gugur darinya. Sebab pencabutan pengakuan itu menyebabkan adanya syubhat kesamarannya. Dia orang igak curi, lepas tu mengaku dia curi dah. Lepas tu nak curi, nak ikat tangan lalu, dia kata, dak bukan dia curi dak. Orang ni salah igak dah. Jadi syubhat pula. Getilah mata dah. Soal siasat mula dah. Gitulah dah. Beberapa kalangan ulama fiqh lainnya berpendapat bahawa pencabutan pengakuan tidaklah diterima lagi dan tidak membuat hukuman gugur dari pencuri dah. Sebab apabila seorang memberikan pengakuan pada manusia kerana kisos atau kerana satu hak, lalu dia mencabut pernyataannya kembali, maka sikapnya itu tidak diterima lagi. Demikian juga apabila seorang mengaku dalam perkara pencurian. Bila tanya tu mengaku, dia tarik bola, tak boleh dah. Inilah. Ada juga kata gitulah, dia kata boleh buat main dah hukum, tarik balik kat orang pakat mengaku dekat negara tak jadi mudah dah. Buat main kerja jadi bodoh. Kira ada set-set curi ni pandai dah. Pencuri tebu atak ni pandai main belik. Jadi dia kena faham dah. Dia kena jangan siapa kerjaan ni nampak tak cerdik dipermainkan oleh penjahat-penjahat dah. Yang keempat ada, apakah hukuman had gugur kerana pertaubatan pencuri dia? Gugur kalau dia taubat, dia kata dah. Gugur tidak? Dalam hal ini ulama fiqh sepakat bahawa taubat adalah penyesalan yang mengesankan tekad untuk meninggalkan. Boleh juga menggugurkan azab akhirat bagi pencuri. Mereka sependapat bahawa jika pencuri bertaubat setelah ditangkap, pelaporan bukti dan pengajuan pada hakim, maka hukuman tidak boleh digugurkan dengan taubatnya tersebut. Taubat, lepas mentangkap taubat dah. Tak ada dah, tu sepakatlah dah. Namun mereka bersih pendapat jika pencuri bertaubat sebelum tertangkap dan dilaporkan kepada hakim menjadi dua pendapat. Dia taubat dulu, jurus insah dah sebelum kena igat dah. Okey, ini banyak tahun jadi insah dulu dah. Huraian mengenai hal ini telah dijelaskan pada pendahuluan kitab hudud. Di sana kami mengaitkan bahawa taubat boleh menggugurkan hukuman pada garis besarnya secara umum lah. Di antara dalil yang menunjukkan kemungkinan pengguguran hukuman di dalam pencurian adalah firman Allah Ta'ala yang menyebutkan hukuman bagi pencuri. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tetapi barang siapa bertaubat sebelum melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 39. Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang bertaubat tidak dibebani hukuman. Sebab jika hukuman dijatuhkan kepadanya setelah bertaubat, tentu penyebutan taubat dalam ayat tersebut tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi, kalau ayat ni lepas tu ada cerita bab taubat. Lepas cerita kat tangan ni ada cerita bab taubat. Dia kata tak ada faedah sebut ayat taubat ni jika tidak berfaedah. Ayat tidak digunakan taubat ni dah. Ini adalah pendapat ulama mazhab Syafi'i. Menurut pendapat yang paling kuat di kalangan mereka, ada satu riwayat di kalangan mazhab Hambali.
Rujuk Fathul Qadir Al-Kharshi Qalyubi wa Umarah Al-Muhalla Al-Mughni. Lihat pembahasan athar taubah fil hudud, pengaruh taubat terhadap wuduk. Jadi akan tapi di sini masih tetap ada permasalahan seperti dalam poin-poin berikut. Kata-kata taubat pun diterima dah. Sebelum dia tangkap tu macam mana cara dia dah. Apakah jaminan dari harta yang curi dan pengembalian pada pemiliknya termasuk syarat taubat? Dia curi-curi, dia kena hantar balik sebelum ditangkap. Adakah tu syarat dia dah? Rujuk Al-Mabsut Al-Bada'i Fathul Qadir Bijatul Mujtahid Al-Qawanin Asnal Matalib Qalyubi Ma'rah Nughni Kasyaful Qina'. Kita fiqh lah. Jika barang curi itu ada, para ulama sependapat bahawa syarat sahnya taubat pencuri adalah barang tersebut diberikan kepada pemiliknya semula, baik pencuri dalam keadaan lapang ataupun susah, baik dia dikenai hukuman atau belum dikenai hukuman, baik barang yang curi itu ditemukan pada pencuri itu atau pada yang lainnya. Dia kena beri lah, dia ngejah kat mana kena beri balik. Jika barang yang curi telah rosak, maka dalam hal ini ada dua keadaan. Jika hukuman belum diberlakukan pada pencuri, belum dijatuh hukum lah, belum ditangkap ke apa dah, kepada pencuri kerana hukuman potong tangan itu tercegah, maka wajib bagi pencuri menyerahkan nilai dari barang yang curi itu kepada pemiliknya. Nilai dia bagi pitih, ganti duit dah. Hal ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Adapun jika hukuman telah dilaksanakan kepada pencuri dah, kerak dah tangan. Kalangan ulama fiqh bersih pendapat mengenai wajibnya jaminan dari harta yang curi menjadi tiga pendapat. Kalau dia kerak tangan dah, adakah dia kena perlu bayar balik ke mana dah? Jadi khilaf lagi lah. Banyak lagi tu. Jangan kita. Kasut panjang pula dah. Ada kali tak? Nak sambung lagi kasut panjang pula. Kita sama mula lah cerita ni, apakah jamin harta ni. Ingat kau dah. Panjang pula dah. Apalah, sekarang itulah saja perbincangan kita tentang hukum curi ni. Kita sambung sikit lagi dah. Lepas ni kita perhabis sikit, kita masuk bab hirabah pula dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.